Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Ayah. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Ayah buat naik video baru. Okey, sekarang ni kita sambung lagi format KSSM kita, format baru kita ni untuk kertas 1. Dan yang ini road to lulus lah. Road to lulus maksudnya yang soalan yang biasa-biasa je. Cuma ikut format je. Tapi soalan yang biasa-biasa. Harapannya semua orang boleh buat lah ya tak? Okay, soalan 1. Diberi log 10x sama dengan 2 tambah log 10y sama dengan log 10 4/9 tolak log 10 9/125 tambah Allah tak muat juga 2 log 10 9/5. Okey, ini kalau kita nak cari nilai x dan y ni macam persamaan serentak. Jadi saya ambil memula log 10x sama dengan 2 tambah log 10y. Dekat sini kita boleh ambil persamaan 1. Persamaan 2 kita ambil log 10x sama dengan log 10. Saya kemaskanlah yang panjang-panjang ni. Macam stres pula tak? Saya kemaskan macam ni. Jadi saya ambil yang positifnya 4/9 kat sini. Kemudian saya yang positif kat sini 9/5 kuasa 2. Naikkan. Jadi kat sini 9/125. Ni kalau saya kemaskan kat sini saya akan dapat log 10 20. Jadi x sama dengan 20. Sama dengan 20. Siap, masukkan kat dalam ni 1. Gantikan akan dapat log 10 20 sama dengan 2 tambah dengan log 10 y. Jadi soalan nak cari nilai apa? Nilai x dan y. Nilai y dia macam ni. Log 10 20 tolak log 10y sama dengan 2. Jadi kat sini 20 bagi y sama dengan 2. 20 sama dengan 2y. Jadi betul ke 20 sama dengan 2? Aduh, salah. Saya buat semula yang ni. Yang saya buat yang ni je ya. X 20 dah okey. Saya ambil kertas satu lagi. Saya ambil daripada persamaan 1 tadi. 10x sama dengan 2 log 10y. Tadi saya dapat x 20. Jadi saya bawa kat sini log 10. X tolak. Ni tambah. Tolak log 10y sama dengan 2. Jadi x tadi 20 log 10 20 per y sama dengan 2. Kan saya silap tadi 20 per y sama dengan 100. Jadi y sama dengan, kalau saya buat sini 100 20 per 100. Dapat berapa ni? 0,01/5. Okey. Soalan 1 siap. Kita naikkan sikit. Okey, soalan 2. Fx sama dengan negatif 2x squared tambah 16x tolak dengan 24. Ni lakarkan graf ni di mana dia positif. So lakarkan graf. Jadi saya differentiate ajalah. Negatif 4x tambah 16 saya dengan kosong. Di sini saya akan dapat x4. So kalau saya masukkan 4 kat dalam sini, negatif 2 4 kuasa 2 tambah 16 4 tolak 24, saya akan dapat kat sini 8. Jadi maksimum saya 4 8. Jadi kalau saya nak lakar graf,
Akar graf. Kita dah tahu dah maksimum saya 48 kat sini. Gambar dia mesti macam tu. Jadi bila X kosong dia negatif 24. So kat bawah lah. Sini. Sini negatif 24. So kat sini saya akan dapat 26. Korang tekan ni kalkulator ni kalau dia sama dengan kosong. Tak boleh tulis kat sini. Negatif 2x squared tambah 16x tolak 24 sama dengan kosong. Dia akan dapat x2, x6. Yang ni. So siaplah sini. Sini fx. Sini x. Okay, siap soalan 2. Soalan 3. Ulang kaji ya. Laju ke? Diberi y sama dengan 3x squared tambah 6x. Saya kalau tengok macam ni, saya dy dx kan aja. 6x tambah dengan 6. Okey, lepas tu dia kata cari perubahan kecil dalam y bila x berubah daripada 4 kepada delta x sama dengan 0.02. Jadi dia minta kita cari perubahan kecil. Perubahan kecil kalau dy per dx ini saya letak delta y per delta x sama dy per dx. Jadi perubahan kecil dalam y, delta y dy per dx darab dengan delta x. Jadi dy per dx yang ini 6, x saya 4 tambah dengan 6. Delta x saya 0.02. Saya tekan kalkulator kat sini, saya akan dapat 0.6 unit. 0.6. Siap 3A. 3B. Hitungkan perubahan hampir dalam luas sfera. Jadi kita kena tahu luas sfera. Sfera, dia punya rumus area sama dengan 4 pi r squared. Jadi dA per dr sama dengan 8 pi r. Dia tanya kita perubahan hampir dalam luas bila jejari dia r berkurang daripada 3, so delta r sama dengan negatif 2.97 tolak dengan 3. Kita akan dapat negatif 0.03. Jadi kalau saya ambil sini delta A per delta R sama dengan dA per dr. Jadi saya akan cari delta A dA per dr delta R. Jadi dA 8 pi R, 8 pi. R-nya ialah 3. Delta R saya negatif 0.03. Kalau saya tekan kalkulator, saya akan dapat negatif 0.72 pi. Siap. Soalan 4. Convert 0.21212121 ke bentuk pecahan. Jadi saya akan pecah 0.21 tambah 0.0021 tambah 0.000021 tambah seterusnya. Jadi kat sini saya akan dapat A 0.21, R dia ialah 0.021 bahagi 0.21 sama dengan 1/100 ataupun 0.01. Jadi ini saya guna SN sama dengan A bahagi 1 tolak R. Akan dapat A saya 0.21 bahagi dengan 1 tolak R saya 0.01. Nanti saya akan dapat kat sini 7/33. Okay, soalan tanya tentukan sama ada beri cert ataupun bukan. Bukan cert. Kenapa bukan cert? Bukan cert. SURD bukan cert. Kerana 7/33 ni adalah pecahan berulang. Adalah nombor berulang. Nombor berulang. Cert dia tak ada nombor berulang. Okey, siap. Soalan 4.
Soalan 5. Soalan 5. Given Gx sama dengan 2x tolak dengan 1. Cari A GHX sama dengan 7 tolak 6x. Jadi saya nak cari ni, saya buat macam ni. Jadi G HX salah 2 HX tolak dengan 1 dengan 7 tolak 6x. Jadi kalau saya nak HX sama dengan 4 tolak 3x. Siap. B. Yang ini bagi H GX 3/2x. Buat macam ni, buat macam ni. GX itu jadi H 2x tolak 1 sama dengan 3/2x. Let M sama dengan 2x tolak 1 yang ni. Jadi kalau saya ambil X sebagai subjek akan dapat M tambah 1 bahagi 2. Saya ganti kat sini H M sama dengan 3 bahagi 2. X saya yang ni M tambah 1 bahagi 2. Nanti saya akan dapat dekat sini 3/M tambah 1. Jadi saya tukar. Dia nak HX. So HX sama dengan 3/X tambah 1. Di mana X tak sama dengan negatif 1. Siap. Soalan 6. Saya ada Y sama dengan X tambah 1 bahagi dengan X tolak 2. Dia suruh kita cari, cari kecurunan. Bagi itu, dengan keadaan garis tangent itu menyilang paksi Y. Cari kecurunan, biasalah, dari Y per dx. Sama dengan, saya buat macam ni. Kopi bawah, differentiate atas, tolak kopi atas, differentiate bawah. Bahagi dengan X tolak 2 kuasa 2. Ini kalau kita kemaskan akan dapat negatif 3/X tolak 2. X tolak 2 kuasa 2. Okey, dia nak kata pada menyilang pada paksi Y. Menyilang pada paksi Y, X-nya sama dengan 0. Jadi kalau saya ganti kat sini, dy per dx. Negatif 3, 0 tolak negatif 2, kuasa 2 akan dapat 3/4 negatif. Soalan 7. Barulah. Soalan 7. Ada satu garis. Saya buat garis ni senang nak tengok. P 1 negatif 1 M. Saya letak kat sini HK. Jadi saya letak kat sini Q 6 4. PM 2, PM 2, MQ 3. Okey, jadi soalan A, dia tanya cari nilai H dan nilai K. Saya ambil yang tengah, HK, buat macam biasa, kita buat macam biasa. So dekat sini 2, 6 campur 3, 1. Saya sebab korang revision, jadi korang boleh laju lah sikit kan. Soalan galus je, soalan apa dia panggil? Soalan road to lulus. Jadi kat sini akan dapat 3, 1. Maka H sama dengan 3. K sama dengan 1. Siap. B. Cari persamaan locus jika 90 darjah PAQ 90 darjah. So kita bayangkan ada kat sini 90 darjah. 90 darjah jadi PXY. Bayangkan. Jadi saya letak kat sini PXY. P pula. Dia simbol apa? Apa-apalah. Saya yang pentingnya saya nak Q pun boleh. Saya nak gradient ni. Gradient Q dengan P ni darabkan sama dengan negatif 1. Jadi saya terus letak
X, Y tolak dengan Y tambah dengan 1 bahagi dengan X tolak dengan 1. Ni gradient 1M. Ni sibuh Q, A, sibuh A lah, AP. AP sama dengan ni. Satu lagi gradient AQ. Gradient AQ, Y tolak dengan 4, X tolak dengan 6. Jadi saya darabkan Y tambah 1 bahagi X tolak 1. Saya darab dengan Y tolak 4 bahagi dengan X tolak 6 sama dengan -1. Jadi kalau saya kemaskan ni, saya akan dapat X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 7X tolak 3Y tambah 2 sama dengan 0. Okey, siap soalan 7. Soalan 8. Soalan 8 ni janjang aritmetik, satu janjang aritmetik dan satu janjang geometri mempunyai sebutan pertama yang sama. Maksudnya soalan 8, A tambah D, A tambah 2D. Ini JA. Kalau apa nama JG je, AR kuasa 2 dan seterusnya. Ini JG, ini JA. Okey, dia kata diberi beza sepunya dan nisbah sepunya sama. So R sama dengan D sama dengan 1/4 dan sebutan ke-9 T9 sama dengan 10. Dia sebut. Kemudian dia kata T11 sama dengan SN. Jadi saya ambil T9 dulu. A sama dengan 9 ialah A plus 8D sama dengan 10. Jadi A-nya tak tahu, 8 dia 1/4, 10. Nanti dapat kat sini A sama dengan 8. Siap? A 8. B, Tn sama dengan T bukan N, T11 sama dengan Sn. Jadi A tambah 10D sama dengan 8 1 tolak 1/4 kuasa N bahagi dengan 1 tolak 1/4. Jadi kalau kita kemaskan ni, kita akan dapat sampai satu takat dapat 1/4 kuasa 3 sama dengan 1/4 kuasa N. Jadi akan dapat N sama dengan 3. Ganti D-nya 1/4 ni, A-nya 8. A ni sini 8, D ni sini 1/4. Okey, soalan 8, soalan 9. Soalan 9, bilang LANG, bilang. Okey, A. 3 huruf dipilih. Bentukkan 3 huruf, tentukan bilangan kod berlainan 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, 6, 5, 3. 6, 5, 4. Apalah makcik ni. 6, 5, 4 kalau kita darab 120. Siap. B, konsonan. Ni ada yang sama. Ini sama, ni sama. Lepas tu ini. Jadi kalau dia nak cari bilangan perkataan berbeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faktorial bahagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial. Akan dapat 3360. Siap. 10. Diberi secant X sama dengan 1/P. Ni kalau kita buat sini, secant ni ialah 1/cos. Cos X sama dengan 1/P. Jadi cos X sama dengan P. Cos X positif kat sini. So sini X. P kat sini, 1 kat sini, 1 tolak dengan P squared. Okay. Soalannya dia nak sin
squared X per 2. Kita ada rumus cos X sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 X per 2. Jadi, sin kuasa 2 X per 2 sama dengan 1 tolak cos X bahagi dengan 2. Jadi, ni dari sini kita kemaskan kat sini. Nanti akan dapat kat sini 1 tolak P per 2 sin 2 X per 2. Siap. 10. 11. 11 kita ada P X7. Q kita ada 6 negatif 2. Okey, soalannya A. P tambah Q sama dengan 13. So, saya tambah X7 tambah Q 6 negatif 2. 13. Jadi, saya akan dapat kat sini X tambah 6. 5, 13. Jadi, saya modulus ni saya buat macam ni. X tambah 6. Kuasa 2 campur 5 kuasa 2 sama dengan 13. Kuasa 2 kan di kedua belah. Saya akan dapat kat sini X tambah 6 kuasa 2 campur 25 sama dengan 169. X tambah 6 kuasa 2 sama dengan 144. X tambah 6 sama dengan plus minus 12. Jadi X sama dengan 6. Satu lagi X sama dengan negatif 18. Siap. B. Q topi. Q topi ni vektor unit dalam arah Q. Macam ni. Jadi Q topi sama dengan 1 per Q tadi dia beri sama dengan 6I tolak 2J. Jadi square root 6 square tambah negatif 2 kuasa 2. Letak sini 6I tolak 2J. Ni kalau saya kemaskan dapat 1 per 40. 6I tolak 2J. Kemaskan lagi, saya buka darab dalam 3 sek 10 per 10I tolak sek 10 per 10J. Siap. Okey, 12. Nak suruh buktikan rumus tu. Jadi 12A. Kalau saya ada 6X dx, saya akan dapat 6X 1 tambah 1 bahagi 1 tambah 1 tambah C. Kalau saya ada 6X kuasa 2, macam mana nak buat? Sama dengan 6X 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tambah C. Kalau saya ada 6X kuasa 3 dx, akan dapat 6X kuasa 3 tambah 1 bahagi 3 tambah 1 C. Kalau saya ada A, X kuasa N dx, korang rasa A, X, N tambah 1 bahagi dengan N tambah 1 tambah C. Panggil apa? Terbukti secara induktif. Okey. Siap. B. 12. B. Integral. Soalan apa ni? Soalan road to lulus. Senang-senang aja. Dx. Nanti korang tak nak buat pula soalan MX susah. So, ni saya darab. Akan dapat 5 X kuasa 4 tambah 4X kuasa 3 dx. Jadi kat sini 5X kuasa 4 per 4 tambah 4X kuasa 4 per 4 tambah C. Kemaskan
Sini 5. Jadi X usul 5 tambah X usul 4 tambah C. Soalan 13. Bahagian B ni 8 markah. Kita pilih 2 je. Soalan 13. Bahagian kek. Sebiji kek berbentuk bulatan dipotong pada beberapa sektor yang sama saiz. Bahagian atas keping kek yang dipotong ini luas permukaan 48 dan panjang lengkuk dia 8. Macam mana nak buat kek? Potong sini lebih kurang. Sini lebih kurang. Sini. Lebih kuranglah kek dia. Potong kek. Okey. Dia kata luas permukaan kek, permukaan kek sama dengan 48 dan panjang lengkuk ialah 8. Jadi setengah theta R squared sama dengan 48. Setengah theta R sama dengan 48. Ini dia bagi 8 ya, sini 8. So setengah 8 R sama dengan 48. Jadi R sama dengan 12. Ni tapi dia tanya diameter. Hitungkan diameter. Diameter ialah 12 darab dengan 2 sama dengan 24. Siap soalan 13A. Kita sambung pula 13B. Bulatan macam ni, bulatan macam ni. Ini lurik. Saya kalau macam ni, saya terus buat macam ni. Sini sudah tahu 60, sini 60, sini 60. Dia kata dekat sini jejari setiap tu 6. Jadi maknanya sini 6, sini 6, sini 6, sini 6, 6, 6. Soalan A cari perimeter. Kan A 1. Perimeter saya dah ada 60. Saya guna ni ajalah. Boleh juga kan. Darab dengan 2, darab dengan pi, darab dengan R dia 6. Nanti korang akan dapat 6.284. Ni darab dengan 3. Akan dapat 18.852. Darab dengan 3. 1, 2, 3. Yang kedua. Area bagi shaded region. Shaded region yang ni. Jadi saya ambil luas segitiga dulu. Area pasang lurik ni. Saya ambil area segitiga. Area segitiga tolak dengan area sektor. Sektor kecil-kecil ni. Lagi segitiga saya setengah 12 sin 60 tolak dengan 3 yang sektor kecil-kecil ni setengah 6 1.0473 ni tukar dalam radian akan dapat 5.798. Soalan 13 siap. Masuk soalan 14. Road to lulus. Soalan 14. 14 A 1. Gambar dia bagi gambar ni. Biasalah korang tengok kan. Sini. Tanya K. Dia bagi kat sini 0.0774. Tengok jadual. Daripada jadual sini ni
Jadual sini. Pertama, cari nilai K. Jadi kalau daripada jadual ni kita akan dapat P Z lebih besar K sama dengan 0.0774. K sama dengan 1.423 dari jadual jadual. Okey, 2. Jika diberi X ialah pembeli ubah rawak taburan normal, nilai min sama dengan 40, varian 25, CMPY dia 5. CMPY dia 5. Jadi kita akan cari skor Z. Skor Z ni ialah Z, rumus dia X tolak dengan mu bahagi dengan ni. Jadi X tolak dengan 40 bahagi dengan 5 sama dengan 1.423 K ni. Maka kita akan dapat X ini sama dengan 47.115. Okey. B. Ketinggian pelajar 14B. Ketinggian pelajar di sebuah sekolah mengikut taburan normal dengan min, mu, standard deviation yang 4. Seorang pelajar dipilih secara rawat, diberi kebarangkalian pelajar itu mempunyai tinggi kurang daripada, so P X kurang 150 sama dengan 0.2266. 2266. Soalan ni pun lebih kurang sama dengan tadi, tak apalah, revision kan. 6. Saya minta belajar tu type ni, dia type cenil kot, negatif 0.75. Jadi Z sini P Z less than 150 tolak dengan mu bahagi dengan 4 sama dengan 0.2266. Jadi 150 per mu bahagi dengan 4 sama dengan negatif 0.75. Kita akan dapat kat sini mu sama dengan 153. Okey, B. Seterusnya hitungkan keberagaman seorang pelajar spesies rawak di antara X letak di antara 148 155. Jadi P 148 tolak 150 bahagi dengan berapa tadi? 4. Ni Z 155 tolak dengan 150 bahagi dengan 4. Nanti kalau kita kemaskan ni, kita akan dapat negatif 1.25 Z 0.5. Ni maknanya kawasan ni dia macam ni lah. Sini 1.25, negatif sini 0.5. Jadi kita akan dapat 1 tolak area 1.25 dan tolak dengan area 0.5. Nanti kita akan dapat 1 tolak 0.0156 tolak 0.3085. Nanti akan dapat ni 0.5859. Okey, soalan yang terakhir, soalan 15. Latihan je tau. Sebab ni untuk panggil apa, galus ya. Galus ataupun kita panggil road to lulus lah. Okey, soalan A yang biasa-biasa, basic-basic je. Dia kena ada selang seli. 0.3, F 25, G 63 dan H 7P.
Mana ada orang ni, lepas tu dia beri area bagi segi 4 ni 7, lepas tu cari possible values of P. Maknanya setengah kita susun 0, -3, 2, 5, 6, 3, 7 P, 0, -3. Tak balik sama dengan 7. Lepas tu kita selesaikan nanti akan dapat 6P tolak 60 sama dengan 14. 7 darab cross multiply, buang palang ni. Korang kena ingat ni, buang palang ni plus minus 14. Jadi kalau ni saya akan dapat P sama dengan 37/3. Satu lagi P sama dengan 23/3. Ada dua nilai. Buang palang tu. Okey, B. 15B. Dia bagi A 4P tolak 6Q. B nanti 3P tambah 2Q. W sama dengan M tolak 2. A tambah M tambah N. B. W. Lepas tu dia bagi satu kenyataan W sama dengan 3P tolak 2Q. Jadi W M tolak 2 A campur M tambah N B sama dengan 3P tolak 2Q. Jadi kita pembubuh sini M tolak 2 A 4P tolak 6Q tambah M tambah N. Saya ganti je B tu, saya letak B tu negatif 3P tambah 2Q sama dengan 3P tolak 2Q. Okey, lepas tu saya kemaskan, saya saya banding, compare lah tak. Jadi saya banding M tolak 3N tolak 8 ni sama dengan 3 sama dengan 1. Satu lagi 4M tolak 2N tolak 12 sama dengan 2 persamaan 2. Saya solvekan 1 dan 2 ni persamaan serentak biasa. Masa kita buat kecil-kecil dulu. So M sama dengan 2, N sama dengan -3. Siap. Okey, ni tu je. Ada 15 soalan. Bahagian A jawab semua. Bahagian B ni pilih 2 soalan je. 88 markah. Dan soalan-soalan ni soalan-soalan simple, soalan-soalan senang, dan soalan ni fokus kepada road to lulus. Maksudnya ialah sebelum kita buat soalan susah, kita buat yang soalan senang dulu, tapi mengikut format lah. Okey, tu aja daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang saya bagi hari ini memberi manfaat lah kepada korang semua, dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ni akan terus berkembang, insyaAllah. Okey, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain masa.